Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia, Yang Ma'arif Datuk Abbas bin Nordin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM, kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah maghrib hari ini dengan syarah matan Al-Barahin jilid yang kedua. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya hormati lagi saya kasihi, sahabat takbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Haji Rusniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, mari sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tambahkan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati Puan Rusniati binti Mansur bersama barisan kepimpinan Gemma Nur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kehidupan pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam ini, memberkati majlis kita, mengampuni dosa-dosa kita insya-Allah, dan merahmati kita dan mengurniakan kefahaman ilmu tauhid yang kepada kita insya-Allah. Alhamdulillah, malam ini kita sambung pengajian pada muka surat 52, syarah matan Ummul Barahin, jilid yang kedua yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Muka surat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Berkata pengarang iaitu Al-Imam As-Sanusi, matan yang asal was-samamu
Dan begitu juga mustahil Allahu subhanahu wa ta'ala itu tuli. Ya. Wassamamu, waw itu sama juga dengan waw yang sebelum ini dipanggil wawul ataf. Ya. Waw menyambung. Sambung daripada mana? Sambung daripada frasa yang sebelumnya, ayat sebelumnya. وَكَذَلِكَ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى. Dia ambil daripada situ, ya, sepatutnya. Waw itu diatafkan kepada jumlah ataupun frasa ayat itu. Ya, jadi ya, sepatutnya ya, kalau nak panjangnya maknanya وَكَذَلِكَ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى الصَّمَمُ. Ya, dia sepatutnya begitu. Tetapi kaedah bahasa Arab ini bila diataf ada masuk wawul ataf, tak perlulah masuk balik. Tak perlulah balik ulang ayat wa kadza yasahilu alaihi ta'ala tu, ya. Itu cara ya kaedah bahasa Arab, ya. Was-samamu ya wa kadzalika yastahilu alaihi ta'ala as-samamu, dan begitu juga mustahil atas Allah, dan begitu juga mustahil atas Allah dalam kurungan tu diambil daripada ayat frasa ayat pada muka surat 43, diatafkan di situ ataupun disambung daripada jumlah ataupun frasa yang awal itu, ya. Wassamamu, dan begitu juga mustahil atas Allahu subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan sifat tuli, ya. Apa maksud tuli? Pekak lah, ya. Tuli ataupun pekak. Kita lihat syarah, ya. Keterangan ataupun syarah pada matan. Lawan sifat wajib bagi Allah Azza wa Jalla yang ke-11, ya, iaitu as-sama', ya. Sifat sama' iaitu Allah Ta'ala Maha mendengar, ya. Lawannya ialah as-samam. Ya, as-samam bahasa Arab yang bermaksud tuli. Sifat as-sama' iaitu sifat wujudiyah, ya. Sifat wujudiyah yang termasuk dalam kategori sifat ma'ani yang kelima, ya. Sifat ma'ani ada 7, ini sifat ma'ani yang kelima. Kesemua sifat ma'ani dipanggil sifat-sifat wujudiyah, ya. Lawan sifat ini diistilahkan sebagai ad-did, ya, ataupun kata lawan yang bertentangan maksudnya, ya, yang bertentangan dengan maksud as-sama', ya. As-sama' lawannya as-samam, ya. Allah Ta'ala Maha mendengar, lawannya mustahil, ya. Yang mustahil bagi Allah lawannya iaitu bersifat tuli, ya. Hal ini kerana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah kedua-dua sifat as-sama' dan lawannya adalah sifat wujudiyah, ya. Sifat Maha mendengar dan mustahil iaitu sifat tuli bagi Allah, kedua-duanya termasuk dalam kategori sifat wujudiyah, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, ya, Al-Imam As-Sanusi, ya, paragraf yang seterusnya. Al-Imam As-Sanusi menjelaskan bahawa lawan bagi sifat mendengar adalah tuli. Tuli bererti ketiadaan pendengaran. Pekaklah, ya. Tuli bererti ketiadaan pendengaran dengan sebab adanya kelemahan yang menghalangnya untuk mendengar. Maka ia adalah satu sifat yang tidak memungkinkan Allah Azza wa Jalla untuk mendengar setiap yang maujud, sama ada yang wajib ada maupun yang harus ada. Jadi jika dari segi hukum akal, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat tuli, maka tak dapatlah Allah Ta'ala mendengar, ya, tak dapat mendengar sama ada yang maujud, yang sedia ada ini, yang makhluk yang wajib ada ataupun yang harus ada, ya, yang harus laku bunyi-bunyian, ya, yang akan datang.
yang harus ada, sama ada yang sekarang ataupun yang akan datang. Jadi mustahil bagi Allah, sebab dalam pengajian kita yang terdahulu, apabila kita mengaji kitab, mengaji sifat sama, betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dengan tiada perantaraan, berbanding dengan kita manusia mendengar dengan perantaraan adanya telinga, adanya cuping telinga, adanya, bagi orang yang kurang mendengar ada pula alat, yang boleh membantu pendengaran, itu melalui perantaraan. Saya ulang, sifat sama ataupun sifat maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala yang kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar dengan tiada perantaraan, tidak menggunakan alat, dan maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala itu tiada batasan, tiada batasan. Berbanding kita makhluk ini, pendengaran kita sangat terbatas, manusia ini mudah saja kita nak banding bila kita nak ulang kaji balik, maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala, kita banding dengan kita makhluk, kita makhluk ini mendengar dengan telinga, ada perantaraan, ada orang yang apabila telinganya rosak maka dia tak dapat mendengar. Dan banding pula Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dengan tiada batasan kuat dan ataupun perlahannya suara, tidak terbatas dengan jauh dan dekatnya jarak untuk mendengar, berbanding kita manusia, hatta sebagaimana yang kita mengaji dulu, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, sama ada yang bersuara maupun yang tidak bersuara. Allah Subhanahu wa taala mendengar bisikan hati kita, ataupun lintasan hati kita, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha mendengar segala makhluk yang ada, daripada dahulu sampailah hari kiamat ataupun sampai bila-bila, betapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, pendengarannya. Jadi dari segi hukum akalnya mustahil lah Allah taala itu tuli, mustahil Allah Subhanahu wa taala itu tuli. Ini yang kita bahas pada malam ini, Maka ia adalah satu sifat, sifat tuli tadi ini bererti ketiadaan pendengaran dengan sebab adanya kelemahan yang menghalangnya untuk mendengar, mustahil bagi Allah, tidak terhalang dengan apa jua pun, sama ada terhalang dari jauh ataupun dekatnya, ataupun terhalang Allah SWT mendengar di sebalik bangunan, di dalam bangunan yang kukuh, di sebalik tembok yang besar, di dalam lubang yang terlalu dalam, di dalam gua dan sebagainya, mustahil, tidak terhalang bagi Allah untuk mendengar, Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tuli tadi, Maka ia adalah satu sifat, sifat tuli tadi ni, as-samam tadi, yang tidak memungkinkan Allah Azza wa Jalla untuk mendengar setiap yang maujud, sama ada yang wajib ada maupun yang harus ada. Kita pindah muka surat 53, Termasuk juga dalam pengertian tuli as-samam tadi beberapa sifat lain sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Ahmad As-Suhaimi, ni tokoh yang sama yang dirujuk dalam syarah ini, yang sama ertinya dengan maksud tuli, tuli ini maksudnya, yang dimaksud dalam sini bukan hanya tak dengar langsung, bukan maknanya pekak langsung, termasuk juga pengertian tuli sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Ahmad As-Suhaimi.
Apa kata Syekh Ahmad Suhaimi, muka surat 53 itu, يعني الطرش وما في معناه بأن يكون له جهة كيمين أو شمال أو يكون مع القرب دون البعد أو بأصبخة وآذان لأن الذي بأصمخة وآذان خاص ببعض الموجودات وهي الأصوات فقط على صفة مخصوصة مع عدم البعد وعدم السر جدا. Bermaksud iaitu tuli dan apa yang seerti dengannya adalah seperti mempunyai pihak pendengaran kanan atau kiri, atau mendengar sesuatu yang dekat bukan yang jauh, atau mendengar dengan cuping telinga. Hal ini kerana yang mendengar dengan bantuan cuping telinga itu hanya khusus bagi sebahagian yang maujud, iaitu yang mempunyai suara sahaja dalam keadaan tertentu yang tidak jauh dan tidak terlalu perlahan. Apa yang Syekh Suhaimi nak sebut dalam apa yang dinyatakan oleh Syekh Suhaimi dalam kitab ini, Syekh Suhaimi nak menekankan kepada kita, termasuk erti tuli itu ialah jika mendengar itu ada pihak-pihak, ada pihak kanan, ada pihak kiri, sebab apa? Sebab ini dibangsakan kepada makhluk. Macam kita ada telinga sebelah kanan dan ada telinga sebelah kiri, kebetulan kebetulan Allah Ta'ala uji saya pula ni, sekarang ni telinga saya ni ada masalah ni, masalah seolah-olah tersumbat sebelah telinga sebelah kanan saya. Jadi apabila isteri saya bercakap di pihak kanan, saya tak berapa nak dengar sekarang, tak sempat lagi nak jumpa doktor, dan telinga sebelah kiri alhamdulillah okey lagi, Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Ahmad Suhaimi tadi ni. Termasuk erti tuli tadi ni ada pihak kanan dan pihak kiri, kita guna telinga sebelah kanan dan telinga sebelah kiri. Ada orang yang mungkin dah rosak telinga dia, dua-dua tak boleh dengar, kanan tak boleh dengar, kiri pun tak boleh dengar. Ataupun macam saya ni ada gangguan, bukan gangguan lah, maknanya mungkin ada tersumbat sedikit, dan memerlukan rawatan lah, jadi terjejas. Telinga sebelah kanan saya ni boleh dengar, tapi pendengaran itu menjadi tipis, ataupun menjadi bermasalah lah, perlahan. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Suhaimi dalam penyataan dia yang dimuatkan dalam kitab ini oleh pengarang kitab. Jadi ini termasuk dalam erti tuli, walhal Allah Subhanahu Wa Taala tak perlukan kanan ke, kiri ke, depan ke, belakang ke, tak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk betapa sempurnanya sifat maha mendengar Allah Subhanahu Wa Taala, atau mendengar sesuatu yang dekat bukan yang jauh, kita termasuk jumlah tuli dah tu, kita terpaksa dengar dekat, kalau jauh sikit tak berapa dengar, kalau jauh sangat langsung tak dengar. Ini termasuk erti tuli, yang mustahil Allah bersifat dengan yang demikian, yang tu yang kita nak faham je, atau mendengar dengan cuping telinga, cuping telinga. Kita semua ada cuping, ada lubang. Kalau kita tutup lubang telinga kita ni dengan kapas, maka terjejas pendengaran kita, atau langsung tak berapa dengar, ataupun mungkin sayup-sayup saja, kalau kita letak kapas,
dalam telinga kita, ya. Ataupun kita letak apa-apa hadangan lah untuk tumbat telinga kita ni supaya kita tak mendengar, ya. Maka tak dapat kita mendengar, ya. Ini sebab kita mendengar dengan bantuan cuping telinga kita. Jadi hal ini, ya, ini yang dimaksudkan oleh, ya, termasuk dalam teori tadi, maknanya kita ada pihak kanan, pihak kiri, telinga kanan, telinga kiri. Kita hanya boleh mendengar yang dekat, jauh tak boleh dengar. Mendengar dengan bantuan cuping telinga, sebab kita makhluk biasa. Termasuklah juga dengan binatang-binatang, ya. Sebab itu disebut oleh Syekh Suhaimi sini, iaitu dia kata hanya yang khusus, hanya khusus bagi sebahagian yang maujud, ya. Makhluk yang mempunyai telinga, cuping telinga, ya. Kita, kalau siapa yang pernah lihat rancangan National Geographic dan sebagainya, ada sebahagian makhluk yang tak ada cuping telinga, tak ada cuping telinga, ya. Kita lihat makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, ya, dalam laut umpamanya, ya. Makhluk-makhluk yang ganjil, yang tak ada telinga, kita pun tak tahulah macam mana makhluk ini mendengar dan sebagainya. Dan sebahagian makhluk tu pun bukan guna telinga untuk mendengar, dia mungkin menggunakan deria-deria yang lain, ya, deria sentuhan dan sebagainya untuk membantu dia, ya, untuk membantu dia dalam pergerakan, ya. Sebab macam kita manusia ni memerlukan telinga, ya. Kita memerlukan telinga kita ni untuk membantu pergerakan kita, ya. Contohnya kita bawa kereta, kan, bawa kereta, bila orang horn daripada belakang, ya, rupanya depan kita traffic light dah hijau, kita tak jalan lagi, kan, ya, sebab asyik main telefon contohnya. Ni ada berlaku, kan. Kita memerlukan ini, memerlukan pendengaran kita, pendengaran untuk membantu pergerakan kita dalam kehidupan kita seharian, ya. Ini betapa lemahnya kita nak tunjuk dekat situ, ya, kitulah makhluk, ya. Sebab kita makhluk, kita dijadikan. Kita makhluk yang dijadikan, termasuklah juga haiwan dan sebagainya yang Allah Subhanahu Taala kurniakan telinga, ya, untuk mendengar. Ini pun termasuk, Syekh Suhaimi kata, termasuk dalam arti kata tuli tadi ni, ya. Iaitu yang mempunyai suara sahaja. Yang kita mendengar dengan cuping telinga tadi ni, yang mempunyai suara saja kita dapat dengar. Yang tak bersuara kita tak dapat dengar, ya. Kalau orang hanya kumat kamit mulut saja, tidak mengeluarkan suara, kita tak boleh nak dengar, ya. Memang tak boleh dengar. Ataupun kadang-kadang kita berhadapan dengan seseorang, kita dapat rasa dalam hati kita, orang ni cakap sesuatu ni tentang aku, kan. Ya, orang ni sebab bila kita bertentang muka ataupun bertentang mata dengan orang, ya, berjumpa seseorang, ada masanya orang tu diam, tapi kita dalam hati kita ni terasa ni, terasa apa agaknya orang ni cakap something ni, ya. Tapi dia tak cakap, kan. Tapi kita tak boleh dengar, ya, betapa, ya. Tapi kita merasakan sesuatu, kita pun tak tahu apa dia cakap, ya. Itulah lemahnya kita, ya, sebab kita memerlukan suara, ya. Telinga kita ni memerlukan suara baru kita boleh mendengar. Yang tidak jauh pula, ya, kalau jauh tak boleh dengar, dan tidak terlalu perlahan, kita boleh dengar suara yang jelas, ya. Macam hadirin sekalian, pada malam ni boleh dengar suara saya dengan jelas, alhamdulillah, ya. Dan tidak terlalu perlahan. Maksudnya kalau saya cakap berbisik, mungkin hadirin sekalian tak boleh nak dengar, ya. Jadi hadirin sekalian, ini semua mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam pengajian tauhid ini, istilah tuli ataupun pekak ini luas maknanya, ya.
bukan setakat tak dengar, ya, tetapi pendengaran yang bersifat yang diguna oleh makhluk macam kita, ya, mendengar melalui telinga, ada pihak kiri, ada pihak kanan, mendengar hanya yang bersuara, ya, mendengar hanya yang dekat, ya, mendengar hanya dengan suara yang tidak terlalu perlahan. Ini termasuk istilah tuli yang mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya, ya. Maha sempurnanya pendengaran Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tak sama pendengaran Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ya. Jadi kita nampak betapa kita serba kekurangan, ya. Bila kita faham begitu pun kita dah tahu dah. Kita dah boleh fikir sendiri betapa kita makhluk ini dalam bab pendengaran ini, ya, maka kita bersifat dengan segala sifat-sifat kekurangan. Bahkan walhal Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, ya. Itu beza kita. Kita kekurangan, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan, ya. Macam saya lah, ya, dah buat 2-3 hari ni dah, ya. Allah tarik nikmat pendengaran sikit dia Allah Taala tarik, ya. Sikit dia Allah Taala tarik. Ni mungkin masalah ni lah dalam telinga ni kan, ya. Mungkin ada tarik telinga yang tersumbat, ya, yang tak boleh keluar, maka dia menutup kegenang telinga, maka pendengaran telinga saya memang bermasalah, ya, 2-3 hari ni, ya. Dalam kesibukan kerja pula tak sempat lagi, ya, tak sempat lagi nak jumpa doktor ke, ya, pergi beli cecair yang titik dalam telinga tu pun belum sempat lagi, ya. Tak apalah, ya. Kadang-kadang bila Allah Taala tarik sedikit nikmat pada kita ni, baru kita sedar diri kan, ya. Walaupun sedikit Allah Taala tarik nikmat ni dah rasa terjejas dah, ya. Terjejas kehidupan kita, ya. Nak bercakap dengan kawan-kawan, ya. Kebetulan 4 hari 3 malam, ya. 4 hari 3 malam, daripada hari Senin dan sampai tengah hari semalam saya ada program, ya. Program bersama semua hakim-hakim Mahkamah Tinggi Syariah seluruh Malaysia, ya. Kami hakim-hakim rayuan bekerjasama, dengan hakim-hakim Mahkamah Sivil, hakim Mahkamah Persekutuan, hakim rayuan Mahkamah Sivil, menjadi fasilitator, untuk melatih hakim-hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang sedia ada untuk membuat penulisan alasan penghakiman yang terbaik, ya. Jadi bila telinga ni Allah Ta'ala tarik sikit nikmat, dah kita nak bawa komunikasi dah terjejas. Walaupun telinga sebelah kiri ni okey lagi, kan. Ini nak menunjuk betapa Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lah, ya, nak menunjuk pada kita ni makhluk, ya, sangat lemah, ya, serba kekurangan, ya. Jadi ini yang kita kena sedar diri, ya. Kena sedar diri betapa kita makhluk yang lemah, ya. Walhal Allah Subhanahu wa taala sahajalah, ya, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kita tengok paragraf yang di bawah, ya. Berdasarkan kenyataan ini jelas kepada kita bahawa mustahil atas Allah Azza wa Jalla bersifat dengan tuli atau apa jua sifat yang seerti dengannya, ya. Hal ini termasuk mendengar sebagaimana makhluk mendengar, ya. Macam kita mendengar pakai cuping telinga, mustahil bagi Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla merupakan satu zat yang mendengar dengan sifat sama', dengan sifat sama' yang mukhalafah bil hawadis, ya. Apa maksudnya di sini? Maknanya mendengar Allah Subhanahu wa taala tidak bersamaan dengan mendengarnya makhluk, ya. Berlainan. Berlainan dengan segala yang baharu,
Jadi kita tak boleh bayang. Kalau kita membayangkan agaknya bagaimana Allah Ta'ala ni mendengar, ya? Kalau terbayang-bayang bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengar sama macam mana-mana makhluk, maka itu bukan. Tak boleh dibayangkan. Mukhalafah lil hawadis. Tak sama macam kita yang baharu. Ya? Jika makhluk mendengar dengan bantuan telinga, serta dengan syarat-syarat tertentu, seperti tidak terlalu jauh, tidak terlalu perlahan dan seumpamanya, maka Allah Azza wa Jalla adalah sebaliknya. Maknanya Allah Ta'ala tak memerlukan apa-apa bantuan, tak memerlukan apa-apa perantaran untuk mendengar. Ya. Jadi ya, mudah sajalah sifat tuli ini. Ya. Cuma yang kita faham, yang kita nak sedikit yang kita nak kembangkan, maksud tuli tadi ni bukan semata-mata tak dengar, tetapi termasuklah sifat tuli ini yang mustahil bagi Allah, iaitu yang seerti dengannya, termasuklah mana cara makhluk itu mendengar, itu pun dikira tuli, sifat mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi hadirin hadirat sekalian, sama ada kita makhluk, manusia, binatang, ataupun lain-lain makhluk yang Allah Ta'ala pinjamkan sifat mendengar dengan bantuan cuping telinga dan syarat-syaratnya tadi, maka itu adalah sifat makhluk. Sifat makhluk kita yang Allah Ta'ala beri, pinjam untuk mendengar. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama macam makhluk, tak sama. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mendengar, hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang tahu. Itu yang kita kena yakin. Sama ada yang bersuara, yang tak bersuara, semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh dengar. Bismillah. Tak maaf hadirin sekalian, ada batuk sedikit, lemah, dengan kesibukan kerja, asyik duduk dalam aircon saja dan sebagainya. Ini pun itu maknanya pun kelemahan. Kadang-kadang bila Allah Ta'ala datangkan sedikit ujian, kita kurang sihat, ada hikmah di sebalik itu. Yang pertama, nak menunjukkan kita ni lemah. Yang kedua, kadang-kadang kita tak sedar, Allah Ta'ala datangkan kita sedikit ujian, kesakitan, ditarik sedikit nikmat, untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mengingatkan kita, nak menghapuskan, mungkin nak menghapuskan sedikit dosa-dosa kita, itu terpulanglah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang sakit ni menjadi bagi orang yang insaf, menjadi satu kebaikan pula kepada dia. Jadi kadang-kadang bila Allah Ta'ala tarik nikmat dengar ni, terutama bagi orang yang dah berusia lah, kadang-kadang muda lagi pun dah tak dengar lah, kan. Mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menghindarkan kita daripada mendengar perkara yang tak elok, mendengar perkara yang bukan-bukan. Itu Allah Ta'ala saja yang tahulah apa hikmah dia. Jadi hadirin hadirat sekalian, apa kesimpulannya? Kesimpulan daripada sifat as-samam ataupun sifat mustahil bagi Allah Ta'ala tadi ni, iaitu bersifat dengan sifat tuli, berdasarkan penyataan yang kita bincang tadi, dapat disimpulkan bahawa sifat as-samam ataupun sifat tuli dan apa jua makna yang seerti dengannya adalah satu sifat yang mustahil ke atas Allah Azza wa Jalla, berdasarkan hujah dan dalil yang kukuh. Sesiapa sahaja yang mensabitkan sifat as-samam ataupun sifat tuli dan apa jua istilah yang seerti dengannya bagi Allah, sudah pasti dihukumkan terkeluar daripada Islam.
ya. Wal'iyazubillah, ya. Dan mustahaknya, ya, kita faham mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tuli, ya. Di mana pun kita, ya, bagaimana perlahannya suara kita, bagaimana terlindungnya kita, ya, dalam bangunan yang kukuh dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala tetap, ya, maha mendengar, ya, segala apa yang kita suarakan, sama ada dengan lisan kita ataupun dengan hati kita, ya. Itu kita, ya. Jadi habis, ya, sifat tuli, ya. Kita masuk muka surat 55, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya, ya. Muka surat 55, ya, siapa yang ada kitab, wal ama iaitu apa? Buta, dalam kurungan, ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata pengarang kitab, ya. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wal ama, ya, ya. Dan buta ni diambil daripada juga, ya. Asalnya wa kadzalika yastahilu alaihi ta'ala al-ama. Asalnya begitu, ya. Tapi direngkaskan dengan wawul ataf, ya. Wawul ataf, waw yang menyambungkan, ya, daripada frasa yang sebelumnya, ya. Dan begitu juga mustahil atas Allah Azza wa Jalla bersifat dengan sifat buta, ya. Keterangan. Lawan sifat wajib bagi Allah Azza wa Jalla yang ke-12 iaitu al-basar, ya. Allah Ta'ala maha melihat, lawannya ialah al-ama, ya, itu sifat buta, ya. Sifat al-basar, sifat basar Allah Subhanahu wa taala ialah sifat wujudiyah, ya. Masih lagi dalam sifat-sifat ma'ani, ya, yang termasuk dalam kategori sifat ma'ani yang ke-6. Lawan sifat ini diistilahkan sebagai ad-did, ya, kata lawan, ya, sama, ya, sama macam sifat as-samam tadi, ya. Kata lawan bagi sifat al-basar iaitu sifat al-ama. Hal ini kerana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kedua-dua sifat al-basar dan lawannya adalah sifat wujudiyah. Sama macam sifat tuli tadi, ya. Sifat basar yang wajib bagi Allah iaitu maha melihat Allah Subhanahu wa taala, dan lawannya iaitu sifat al-ama, iaitu buta, adalah kedua-duanya sifat wujudiyah, ya. Ini spesialnya sifat ma'ani, ya. Sifat ma'ani ni kita panggil sifat-sifat wujudiyah. Saya dah bahas dalam kuliah-kuliah yang lepas, ya. Al-Imam As-Sanusi menjelaskan bahawa lawan bagi sifat melihat, ya, al-basar, ialah sifat buta, ya. Buta bererti ketiadaan melihat dengan sebab adanya kelemahan yang menghalangnya untuk melihat. Maka ia satu sifat yang tidak memungkinkan Allah Azza wa Jalla untuk melihat setiap yang maujud, sama ada yang wajib adanya mahupun yang harus. Ini pendekatan yang sama, diambil oleh pengarang dalam menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam As-Sanusi berkaitan dengan sifat buta, ya, yang lawan bagi sifat basar yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bererti dengan ketiadaan melihat dengan sebab adanya kelemahan. Jadi pendekatannya sama, hadirin sekalian. Apa yang Imam Sanusi nak gambarkan ini sama apa yang
yang telah diterangkan oleh Al-Imam Al-Syekh Imam As-Suhaibi, ya, Syekh Ahmad As-Suhaibi, ya. Maknanya hadirin sekalian, sifat buta ni termasuk dalam artinya ialah, ya, ketiadaan melihat, tak boleh melihat dengan sebab adanya kelemahan yang menghalang. Kita boleh melihat, tapi setakat mana kita boleh melihat? Kita boleh melihat dengan jelas mungkin dalam jarak 20 kaki, ya, 30 kaki, mungkin 50 kaki bagi orang yang matanya masih sihat. Bagi orang yang rabun, ya, tengok TV pun dalam jarak yang dalam 5 kaki pun, ya, ataupun dalam jarak tak sampai 10 kaki memerlukan cermin mata. Ini yang dimaksudkan oleh Imam As-Sanusi tadi ni. Ya. Ini termasuk dalam erti buta. Ya. Ni kita lah makhluk ni. Ya. Saya sendiri pun ada cermin mata. Ya. Sebab saya rabun jauh. Dekat macam ni tak payah pakai cermin mata. Alhamdulillah. Nak baca buku, nak tengok kitab, alhamdulillah, masih lagi tak perlu guna cermin mata. Ada orang yang ada double layer kan cermin mata dia, untuk membaca dan juga untuk rabun jauh. Dan cermin mata dia tu ada double layer. Ya, ada macam saya, alhamdulillah, saya dekat okey lagi. Ya, untuk membaca, untuk makan nasi dan sebagainya tak payah pakai cermin mata lah. Dan kena buka pula, sebab kadang-kadang kita nak tengok tulang ikan dan sebagainya, kalau pakai kacamata dia jadi, yang rabun jauh ni bila pakai kacamata tengok dekat dia jadi blur pula, dia jadi kabur pula kan. Alhamdulillah dekat tak perlu cermin mata, ya. Jadi nak tunjuk apa hadirin sekalian, ini kelemahan. Sebab adanya kan, ni dalam kitab ni sebut, sebab adanya kelemahan yang menghalangnya untuk melihat, sama ada rabun tadi ni ataupun jauh ataupun terlindung, ya, objek tu terlindung, ya. Macam hadirin dan sekalian, ya, dalam malam ni ada berapa orang, ada lebih kurang 60 orang, ya, dalam yang kita ke udara malam ni. Saya tak dapat nak tengok hadirin dan sekalian sebab hadirin dan sekalian dah tutup kamera masing-masing. Memang saya tak nampak lah, ya. Ini yang menghalang. Bila kita tutup kamera, orang pun tak nampak kita, ya. Dan kita, ini contoh sajalah. Ini apa? Kelemahan yang menghalang. Ya, walhalnya ataupun orang tu ada depan kita sebenarnya, tetapi ada tirai, ya, ada dinding, ya, yang menghalang. Kita pun tak nampak. Macam kita masuk bilik air lah kan. Ya, bilik air, tandas awam, kan berderet tandas tu. Kita masuk tandas tu, kita dengar bunyi ada orang sebelah, kita tak nampak, ya, sebab terhalang. Ni ada yang menghalang. Memang tak nampak, ya. Kecuali lah kita dibantu oleh alat, ya, macam ada apa ni yang kita panggil guna cahaya infra, kan, dan sebagainya lah. Ada teknologi yang dicipta oleh manusia untuk apa ni, nampak objek di sebalik, ya. Ada, ini ciptaan manusia lah, ya, yang contohnya digunakan oleh apa ni, pasukan keselamatan, ya. Pasukan keselamatan mungkin guna satu alat, ya, untuk melihat musuh di sebalik tembok dan sebagainya, ya. Ini guna alat. Itu pun apa, kelemahan juga. Walhal Allah Subhanahu wa taala melihat dengan tiada perantaraan, sama ada dekat ataupun jauh, sama ada yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, ya. Kesemuanya dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya, ya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat basar. Allah taala Maha melihat. Jadi tak boleh nak sembunyi, hadirin sekalian. Kita manusia ni sama-sama kita boleh
sembunyi-sembunyi lagi, ya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tiada sesuatu pun yang terlindung dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah muka surat 56, ya. Menurut Al-Imam Ad-Dusuki, ya, Imam Ad-Dusuki pula, ya, saya bacakan di situ. Wal ama sifatun wujudiyatun tamna'u minal ibsar inda ahli sunnah wa inda al-mu'tazilah. Al-ama adamul basar amma min sya'nihi an yakuna basiran bal taqabulu baina as-sam'i was-samam taqabulu ad-diddaini ala mazhabi ahli sunnah wa taqabulul adami wal malakati ala ma 'inda al-mu'tazilah wa kadza yuqalu fi at-taqabul bainal 'ama wal basar. Bermaksud sifat buta, buta merupakan sifat wujudiyah, sifat yang menghalang daripada melihat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manakala Mu'tazilah, ini mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat buta itu bererti tidak melihat daripada sesuatu yang keadaannya dapat melihat. Maka pertentangan antara sifat sama dan samam adalah berlawanan antara dua adid, kata lawan, menurut mazhab Al-Sunnah wal Jamaah. Manakala pertentangan antara tidak melihat dan melihat pula menurut Mu'tazilah. Demikianlah perbahasan sifat yang berlawanan antara buta dan melihat basar. Apa Imam Dusuki ni nak sebut ni, ya? Hadirin hadirat sekalian. Ini hanya perbezaan pandangan, ya. Perbezaan pandangan. Bagi kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Imam Dusuki, buta lawannya melihat, lawannya buta. Kita mengambil pendekatan dalam istilah ad-did tu, ya. Ad-did makna kata lawan, ya. Sedangkan Mu'tazilah menggunakan pendekatan an-naqid, ya. Kata yang berlawanan juga tetapi istilahnya lain. Bagi Mu'tazilah sifat sama, sifat basar bagi Allah Subhanahu wa taala iaitu melihat, lawannya adalah sifat tidak melihat, itu an-naqid, ya. Itu di segi pendekatan apa ni antara dua mazhab. Kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi bagi tujuan pengajian tauhid ini, adakah salah Mu'tazilah tadi ni? Pandangan kita melihat, lawannya buta. Itu kita i'tiqad Sunnah wal Jamaah. Bagi mazhab Mu'tazilah, melihat, lawannya tidak melihat. Salah ke tak salah? Ini yang nak dibahas sebenarnya. Bukan ada apa sangat pun, ya. Dua-duanya hampir sama, ya. Berdasarkan kenyataan di atas dapat difahami bahawa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah telah berbeza pandangan tentang sifat berlawanan yang tadi ni, antara basar dengan ama, ya. Ulama Ahlus Sunnah berpendapat sifat basar lawannya ama, iaitu sifat melihat, lawannya buta. Manakala menurut ulama Mu'tazilah pula, lawan bagi sifat basar adalah adamil basar, ya, tidak basar, tidak melihat. Perbezaan pandangan ini merupakan perbezaan yang tidak menjadikan seseorang itu terkeluar dari Islam, ya. Hal ini kerana kedua-duanya tetap mensabitkan sifat kamalat, iaitu kesempurnaan, dan menafikan sifat naqis ataupun kekurangan. Jadi dalam bab
sifat sama tadi ni, yang lawannya sifat basar, ya, maha melihat Allahu Subhanahu wa taala, yang lawannya sifat ama, iaitu buta, ya. Dan bagi Mu'tazilah pula sifat basar lawannya adamil basar, melihat lawannya tidak melihat. Ini pada pandangan kita tidaklah, pandangan kita i'tiqad al-sunnah tidaklah menjejaskan akidah, ya. Walaupun kita ada sedikit perbezaan, ya, dengan Mu'tazilah tadi ni, ya, dari segi pendekatan dalam bab lawan sifat sama tadi ni, sifat basar tadi bagi Allah, ya. Sebab apa tidak menjejaskan akidah kalau dari segi Mu'tazilah pun? Sebab Mu'tazilah pun menegaskan ataupun mensabitkan sifat-sifat kamalat. Sifat kamalat maknanya sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk juga dalam pengertian buta, ni lainlah. Itu habis bab tadi tu. Jadi ini yang disebut oleh Imam Dusuki tadi, sedikit perbezaan antara kita dengan Mu'tazilah, ya. Sehingga tidak akan mengelirukan hadirin hadirat sekalian, ya. Itu dari segi istilah tadi, ya, kita berbeza sedikit. Kemudian kita masuk lagi, ya, sedikit lagi. Termasuk juga dalam pengertian buta beberapa sifat lain. Ini macam tuli tadi juga, ya. Imam Syekh Ahmad As-Suhaimi, ya, Syekh Ahmad As-Suhaimi kata apa? Ya'ni faqdul basari biwujudi afatin tamna'uhu wa ma fi ma'nahu ka kaunil basar bihadaqatin wa ajfanin aw yahjubuhu az-zalam aw yakunu ma'al qurbi lal bu'di walal qurbi jidda. Maksudnya iaitu kehilangan penglihatan disebabkan ada penyakit yang menghalangnya untuk melihat. Dan apa yang seerti dengannya seperti melihat dengan bantuan biji mata dan kelopak mata, atau terhalang oleh kegelapan, atau dapat melihat yang dekat bukan yang jauh dan yang terlalu dekat. Boleh faham dah kot, ya, insya-Allah tu. Pendekatan yang sama macam sifat sebelum ni tadi, ya. Iaitu Syekh Suhaimi kata termasuk dalam ama tadi ni, ya. Buta, ya. Buta iaitu sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat buta. Termasuk dalam kategori buta tadi ni iaitu kehilangan penglihatan disebabkan ada penyakit. Macam pendengaran yang saya sebut tadi, pendengaran saya terjejas disebabkan ada masalah di telinga kanan saya. Kita kias pula kepada mata, sama juga. Macam saya rabun jauh, ya. Mungkin di kalangan hadirin kita pada malam ini, mungkin ada yang mata dah tak berapa nampak dah, kan. Mungkin ada yang lebih baik penglihatan daripada saya, ya. Mungkin ada yang lebih teruk penglihatan daripada saya, ya. Saya pakai cermin mata power 250, ya. Cermin mata saya lah rabun jauh. Mungkin di kalangan kita ada yang power dia sampai 500, ada yang sampai 800, ada yang sampai 1000, ya. Ni power cermin mata. Bergantung kepada kelemahan mata masing-masing lah, ya. Bukan kekuatan, kelemahan. Cerita kita ni tak ada kuat, ya, hadirin sekalian, semuanya lemah. Bergantung kepada kelemahan masing-masing, ya.
Macam saya lemahnya 250 kiri kanan lah, rabun jauh, bila pakai cermata alhamdulillah boleh lah, nak memandu, kalau memandu dekat-dekat tanpa cermata ni mungkin boleh lah, saya masih boleh, tapi kalau nak bawa jauh-jauh tak boleh lah, kena pakai cermata. Apa lagi ada yang seerti dengannya? Seperti melihat dengan bantuan biji mata. Ni kita manusia lemah. Kita perlukan biji mata. Biji mata pula biji mata yang sihat lah. Walaupun rabun sikit-sikit boleh nampak, alhamdulillah, dengan bantuan biji mata. Ada orang yang dilahirkan tak ada biji mata, ataupun mata dia tertutup, ataupun matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak lahir. Ada orang yang Allah Taala butakan matanya ketika kanak-kanak. Ada yang Allah Taala butakan matanya ketika mencapai umur-umur tertentu, Ada orang ketika mudanya dapat melihat, ketika tuanya Allah Taala tarik nikmat penglihatan mata, langsung tak nampak, Ada, Kita biasa berjumpa dengan orang macam ni. Inilah kelemahan kita. Ini termasuk dalam kategori al-ama, iaitu yang tak nampak tadi ni, buta tadi ni. Atau terhalang, dan kelopak mata, mata kelopak mata termasuklah, atau terhalang oleh kegelapan. Gelap. Kita boleh nampak, tapi bila tutup lampu tak nampak. Teraba-raba kita, termasuk. Atau dapat melihat dengan yang dekat, bukan yang jauh. Kita dapat tengok yang dekat, 10 kaki, 20 kaki, kita dapatlah. Kalau gelap malam ni, kalau cahaya sama-sama mungkin 2-3 kaki je kita nampak, kan? Yang kita boleh nampak. Jauh langsung tak nampak, ini termasuk dah mustahil. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya al-basar tadi, yang maha melihat, tak ada masalah, dekat ke, jauh ke, gelap ke, terang ke, tersembunyi ke, terang-terangan, terlindung ke tak terlindung, semuanya Allah Taala nampak. Jadi bila kita faham tauhid ni, jadi kita tak dapat nak menyuruh, nak buat tak tentu hala, Allah Ta'ala nampak. Walaupun kita berlindung di sebalik bangunan, walaupun kita bersembunyi dalam bilik yang dalam bilik, berseorangan, ataupun di mana-mana tempat yang tersembunyi lah, yang kita fikir tersembunyi, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah terzahir. Allah Ta'ala nampak tanpa ada, walaupun dengan bermacam-macam hadangan dan sebagainya, walaupun tak ada cahaya dekat situ, semuanya dalam penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadirin dan sekalian, ini saya ingat dua sifat yang kita belajar pada malam ini, kedua-duanya mudah kita faham, mudah kita menyerap, insya-Allah. Sebab kita nak guna ni dalam penglihatan, dalam kehidupan kita. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar, maha melihat kita, mendengar apa kata bisikan hati kita, bisikan hati kita, sangkaan-sangkaan jahat kita. Sebab itu ada ayat Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebahagian daripada sangkaan. Ijtanibu katsiran, banyak sangkaan, minadh-dhann, daripada sangkaan, Inna ba'dadh-dhanni, kerana sebahagian daripada sangkaan-sangkaan itu adalah dosa. Ithmun, dosa. Kata hati kita kan, kita menyangka ni, kata hati kita lah tu. Kita sangka, kan saya sebut tadi,
kita bila kita jumpa orang, agaknya orang ni macam dalam hati dia cakap sesuatu. Kita menyangka orang tu cakap buruk tentang kita. Walhal mungkin di sebaliknya, ya. Ini kita dilarang. Kita orang beriman dilarang, ya. Semuanya Allah dengar, ya. Semuanya Allah Taala dengar. Ya. Jadi sebab tu kita mengaji tauhid ni, ya, kita nak pakai dalam kehidupan kita, bukan setakat nak faham, bukan setakat nak membetulkan tauhid kita, tetapi kita nak guna, ya. Nak guna ilmu tauhid ini bagi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri kita daripada maksiat dan dosa, ya. Hadirin sekalian, dah pukul 9 lebih. Saya ingat saya berhenti di sini dululah, ya. Nanti kita sambung sikit lagi berkaitan dengan sifat buta ini, ya. Sifat buta ini ada sedikit lagi, ada 2 muka surat lagi, insya-Allah. Muka surat 58 kita tangguh, ya, dalam kuliah akan datang. Ya, jadi hadirin sekalian, segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf atas kelemahan diri saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rahmat dan limpah kurnianya kepada kita, ya, dapat kita fahami, dapat kita beramal dengan apa yang kita faham, insya-Allah. Aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk ada nak buka soalan sikit ke Datuk? Bolehlah, kalau 1 soalan, 2 soalan boleh, insya-Allah. Silakan jemaah, aku ada yang nak bertanya Datuk, 1-2 soalan. Tak, maaf saya kurang sihat sikit hari ni. Itulah, Datuk macam datang kena flu ke? Ya, bismillah. Silakan siapa-siapa yang nak bertanya kalau ada dengan soalan sila. Dalam chat room ada ke? Sekejap, saya tengok siap. Tak ada, alhamdulillah. Nampaknya jelas kot, sebab dia bab ni, bab buta dengan tuli ni tak susah sangat nak faham dia tu. Ya, betul. Ya, alhamdulillah. Kan? Ya. Sebab dia adalah sifat mustahil bagi Allah, tidak buta dan tidak tuli, kan? Ya, Dia yang lain, susahnya bab ta'alluq tu. Betul. Dia ada ta'alluq dia tu sebenarnya, tapi ta'alluq tu dalam kitab ni tak bahas, jadi saya pun tak buka lah. Tak apa. Okay. Kalau tak ada soalan, kita bagi Datuk rehat lah, insya-Allah. Kita pun rehat sekejap, kita ada kuliah isyak lepas ni, insya-Allah. Ya. Terima kasih banyak. Kita tutup dia, ya. Okay. Ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Ditangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.